saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 弟兄姐妹们平安，我们要翻开我们的圣经，在希伯来书第4章第12节。 Ayat yang tadi sudah kita baca di dalam bacaan responsoria, satu ayat saja, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 我们刚才已经在经文一起读了。 Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. 神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。 Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk memahami ayat firman Tuhan. 我们一起来祷告，求神来带领我们，可以明白他的话语。 Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. 主啊，我们已经来到这个时刻，就是我们要聆听你话语的时刻。 Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga dapat menjadi tanah yang subur untuk taburan benih firman Tuhan. 求你赐福于我们每个人的心，让我们的心今天可以成为肥沃的土，来接受你的话语。 Sehingga firman yang hidup itu menghidupkan kembali jiwa rohani kami untuk boleh bangkit semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. 好让那永活的道可以再一次来复兴我们，让我们可以为你而活，也可以荣耀你的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, 2 tahun lalu, lebih tepatnya bulan Februari tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru 2. 弟兄姐妹们，就是2年前，是在2023年2月的时候，印尼圣经协会他们就出版了新译本圣经的第2版。 Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga untuk menerbitkan Alkitab yang diakui oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan diakui oleh pemerintah. 印尼圣经协会呢，他们就是在印尼有得到印尼教会和政府的认可的官方机构。 Jadi kalau saudara perhatikan Alkitab yang dicetak baru ini ada stiker warna biru dan ada tulisan 2. Ini adalah Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Jadi kita singkat, kita sebut TB2. 如果弟兄姐妹看这本圣经的话，在它下面有这个蓝色的这个牌，那这个就有写到 TB2， 就是新译版圣经的第2版。 Saudara, tentu saja cetakan Alkitab, terbitnya Alkitab TB2 ini saudara menimbulkan sukacita bagi sebagian kalangan tertentu orang-orang Kristen. 当然，这第2版的出版的话，对一些人是一个很积极的事情。 Tetapi bagi sebagian lain, Bapak Ibu Saudara, menimbulkan banyak pertanyaan. 但对一些人，就让他们开始有疑问了。 Mengapa Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan itu mengalami perubahan? 为什么我们所相信的圣经会发生了改变呢？ Bukankah Alkitab itu tidak boleh berubah? 圣经难道不是不应该变化的吗？ Bahkan saudara, banyak pihak mengambil momentum ini untuk mempertanyakan kembali kredibilitas Lembaga Alkitab Indonesia, membuat diskusi-diskusi yang mengatakan atau mencurigai bahwa Alkitab yang selama ini kita pakai itu sebetulnya tidak tepat. 甚至有一些人，他们都使用了这个机会来再一次怀疑圣经，我们所读的圣经是不是准确的？ Maka sebagai gembala sidang, saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada jemaat sekalian, bahkan juga untuk mensosialisasikan pemakaian Alkitab Terjemahan Baru yang kedua ini. 所以作为主任牧师，我觉得都有必要可以对向弟兄姐妹们沟通解释这个第2版的这个圣经。
Maka saya mulai dengan alasan yang paling dasar kenapa Alkitab perlu ada terjemahan edisi yang baru, oleh karena Bapak Ibu Saudara bahasa Indonesia yang kita pakai itu berubah. 我会从这里开始来解释，就是为什么我们需要这个第二版本的圣经呢？因为我们印尼语已经有发生了变化。 Saudara perhatikan Alkitab TB yang pertama, saudara, itu dicetak tahun 1974. 弟兄姐妹可以注意，就是第一版是在1974年出版的， Dan pengerjaannya itu kira-kira mulai dari 1950-an atau 60-an. 是从1950、60年开始进行来做成的这个圣经。 Dan saudara, 70 tahun yang lalu saudara, bahasa Indonesia itu sudah berkembang demikian pesat. 如果我们看70年前到现在的话，印尼语已经有发生了很多变化。 Bahkan ada yang disebutkan dengan bahasa Indonesia ejaan baru. Dan tidak hanya di situ, berkembang lagi ejaan baru yang kemudian disempurnakan. Berubah terus bahasa Indonesia. 甚至印尼语呢有新改进的印尼语拼写，也有几次的这个改变。 Salah satu contoh saudara atau salah dua contoh yang akan saya pakai, kita lihat misalkan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua, kisah di mana Salomo mau membangun bait Allah. 我会用一个或两个例子来跟大家分享，就是我们在看列王记上，在这里我们看到所罗门王他在建立神的殿。 Di sana saudara dikatakan ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan, saudara saya mau menekanan di satu kata ini saja, ganja kayu aras di atas tiang itu. Saudara perhatikan kata ganja. 在这里就说了，又建造黎巴嫩灵宫，长100肘，宽50肘，高30肘。 有香柏木柱3形，柱上有香柏木驼梁。在这里在印尼文有用这个词叫 ganja。 Saudara, kata ganja yang kita pakai hari ini memiliki arti yang sudah jauh berbeda, bukan? 如果我们看今天的话 ，ganja 的意思都很不同了，很不一样了。 Kalau dulu masih bisa berarti balok-balok atau sambungan antar balok kayu itu masih disebut dengan ganja. 以前呢，这个 ganja 的意思是木材的这个接头。 Nah, kalau kita lihat di TB2 yang baru diterbitkan ini, kita lihat kata ganja itu sudah tidak ada, diganti dengan kata balok-balok kayu. 如果我们看新译本圣经的第2版的话呢，这 ganja 这个词已经没了，就是用别的词来替换它。 Jadi saudara melihat bahwa kepentingan daripada terbitnya TB2 oleh karena banyak beberapa kosakata yang sudah memiliki arti yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita pakai hari ini. 第2版出版的重要性就是有一些词它的含义已经变了。 Yang kedua saudara adalah tata bahasa atau tata ejaan yang juga cara penggunaannya udah berubah. 第二就是语法和使用法已经不一样了。 Seperti kata daripada. 我们就看这个 daripada 词。 Kalau dulu kata daripada itu menerangkan kata asalnya ya, asalnya dari mana begitu ya. Dan sekarang daripada itu memiliki makna komparatif, perbandingan. 以前我们用 daripada 词就用于来表示这个起源，但是现在 daripada 词我们是用来比较。 Misalkan kalau dulu kita masih sering dengar kata-kata seperti ini. Dia mendapatkan buku ini daripada ayahnya yang baru kembali daripada luar negeri. 例如有一个词就是说他是从他父亲从外国那边回来得到的一本书，这里用这个 daripada 的词。 Daripada menerangkan kata asalnya dari mana begitu ya. daripada 的意思就是说这本书是从哪里起源的。 Tapi sekarang kita pakai sehari-hari kata daripada itu adalah lebih sering kita pakai untuk kata perbandingan. Daripada saya makan bakmi, mendingan saya makan bihun, misalkan begitu. Daripada. 现在呢，我们用这个 daripada 词就是来比较，比如说我更喜欢吃
米粉，不喜欢吃面条，在这里就用这个 daripada 词。 Kita melihat ayat berikutnya, saudara. Ketika dalam doa Bapa kami, di sana yang sering kali kita baca, bahkan kita hafal, dikatakan sebelumnya doa Bapa kami terlebih dahulu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 在主祷文里，就是在不叫我们一卷试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。这里呢 ，lepaskanlah kami daripada 这个词也在用上了。 Itu makna asal, saudara. Lepaskanlah kami dari yang jahat itu. 它的意思就是起源从那里救我们。 Maka di TB2 sudah diperbaharui, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. 第二版的话就是说，救我们脱离凶恶，就只有 lepaskanlah kami dari 这个词。 Karena kata daripada sekarang sudah lebih sering dipakai untuk perbandingan. 因为 daripada 词就是我们现在使用在比较上面。 Saudara, ini juga menjadi pemikiran hamba-hamba Tuhan gereja, kita memikirkan seperti contoh pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap hari Minggu. Di sana juga terdapat kata daripada yang masih kita baca, sampai tadi kita masih baca. 这成为教会神仆们的想法，就是在我们每一周，我们刚刚也在读了这个使徒信经，我们也用上这个词 daripada。 Kata Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 就是在这个因圣灵感孕这里，就是用 dikandung daripada Roh Kudus。 Beberapa sinode-sinode gereja-gereja sudah memperbaiki, karena kata daripada itu punya makna komparatif sekarang. Maka beberapa gereja-gereja sudah mulai membaca dengan kemudian hanya membaca dari saja. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 有几次的教会会议呢，他们也开始做了这个调整，就是在读 daripada yang dikandung daripada Roh Kudus 变成 yang dikandung dari Roh Kudus。 Maka mulai saat ini juga, saudara, artinya minggu depan ketika kita membaca pengakuan iman rasuli, kita sudah membaca cukup dari saja, kita tidak membaca daripada lagi. 所以从现在开始，就是下个星期开始，我们就开始读 yang dikandung dari Roh Kudus， 不是 daripada。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, maka saya kembali kepada penerbitan Alkitab terjemahan baru yang kedua ini. Bagaimana sekarang sikap kita terhadap Alkitab TB2? Apakah kita masih bisa memakai Alkitab yang TB1 yang kebanyakan ada di aplikasi handphone kita semua saat ini? 亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们，我就回到我们刚才讲到这个第二版的出版，我们是否还可以用我们平常用的这个新译本，就在我们手机里的这个电子版呢？我们的对这个版本的态度是什么？ Maka saya menyarankan setiap jemaat memiliki Alkitab yang berbahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan 2 ini, TB2. 我建议每一位弟兄姐妹们，如果你是读印尼语的话，可以去买这个第二版的圣经。 Karena tadi banyak kata-kata yang sudah tidak kita pakai lagi saat ini dan banyak tata ejaan yang sudah berubah juga. 因为有很多词我们现在已经不使用了，它的语法也变了。 Dan melalui secara resmi, Lembaga Alkitab Indonesia saat ini hanya mendistribusikan versi cetak, saudara. Belum ada versi online-nya, digitalnya. 印尼的圣经协会，他们现在出版的只有这个印刷版，就是正式版。 Karena Lembaga Alkitab Indonesia masih fokus untuk mendistribusikan ini, jadi Bapak Ibu Saudara, saran saya, saudara bisa mendapatkan atau membeli di toko-toko buku Alkitab terjemahan 2 ini. 因为他们还是在专注可以把这个圣经传到全印尼。如果弟兄姐妹要买的话，可以到普通的书店，或者是属灵书店，或者是在网店去购买。 Hati-hati dengan kalau saudara cari di media digital, banyak yang mengatasnamakan ini terjemahan TB2, padahal bukan, saudara, isinya berbeda. Lembaga Alkitab Indonesia belum merilis versi digitalnya sampai saat ini. 弟兄姐妹也要注意，也要小心。如果你们在
或者在网上电子版看到这个电子版的话，要小心它里面的含义是不一样的，因为印尼圣经学会他们还没有正式来公开这个电子版。Bagaimana dengan kita yang masih pegang TB1 dan di aplikasi digital ada terjemahan baru yang masih kita pakai sampai saat ini? Saudara, saya katakan masih bisa kita pakai terus. 那如果对我们到现在还在读这个第二版的话，在我们的手机也是有这个第一版的话，我们如何呢？我们还可以使用这个版本。Dengan kesadaran dan pemahaman sekarang sudah ada yang diperbaharui begitu ya saudara. 但是我们知道现在有被更新的版本了。Saudara, mengapa saya perlu membahas hal ini dalam pembukaan khotbah pada pagi hari ini? Karena firman Allah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. 弟兄姐妹们，为什么今天我要用这个圣经的出版来解释或者是来开始呢？因为神的话语、神的道是在我们信徒或基督门徒的生活有多么重要的一个角色。Firman Tuhan yang tadi saya bacakan, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. 我们刚才所读的希伯来书第4章第12节，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。 Dari ayat ini saudara ada 3 kata yang saya garis bawahi yang kita mau memperhatikan dan memahaminya lebih dalam lagi. 从这个经文，我有3个词，我想要跟弟兄姐妹我们一起来看，我要强调的。 Kata yang pertama adalah hidup. Saudara, firman Allah hidup itu artinya dia terus aktif bergerak. Dia dinamis, saudara. Dan dia terus berbicara kepada kita sampai saat ini, kepada kita semua masing-masing di dalam konteks dan situasi hidup kita masing-masing. Firman Allah itu hidup. 第一，我要讲到的就是这个神的道是活泼的，是永活的道。因为这个道的话，它就是运行在我们的生活中，它是有动态的运行，它也是可以在我们以前的生活到现在的生活，还是可以让我们可以使用的。 Saudara, pada bagian Alkitab yang lain menjelaskan firman Allah itu bukan hanya hidup, tetapi dia adalah sumber dari semua kehidupan bahkan segala yang ada. 在另一方面的圣经有说到，这个神的道、主道呢，就是一切生命、一切存在的源头。 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 约翰福音第1章第1到第3节是这样说的：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是接着他造的，凡被造的没有一样不是接着他造的。 Sebelum ada segala sesuatu, saudara, firman itu sudah ada. 当创造以前，那道已经有了。 Dan melalui firman itulah segala sesuatu diciptakan. 透过这个道，那所有的万物就被造了。 Dan hal ini senada dengan kitab Kejadian pasal yang pertama yang menceritakan kisah penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatunya, saudara, dengan berfirman. 今天我们就看到，在创世纪第1章，神如何来创造这全世界，万物都是一致的，就是神用他的道来创造这宇宙万物。 Maka sekarang kita mengerti dikatakan firman Allah yang hidup. Karena dia adalah sumber dari semua yang hidup. 所以我们今天可以学到，就是神的道是活泼的、永活的，因为神的道就是万民万物的源头。 Dan karena dia hidup, dia terus berbicara pada masa lalu, pada masa saat ini, bahkan sampai pada setiap zaman. Firman Allah yang hidup itu terus bergerak dan aktif untuk terus berbicara kepada kita
umat manusia. 因为它是那永恒的道，那它就是从以前到现在到以后的话，它一直积极的、动态的在我们的生活运行。 Yang kedua, saudara, dikatakan firman Allah bukan hanya hidup, tetapi ia kuat. 第二就是神的话语不单是活泼的，但是它是有功效的。 Itu artinya firman Tuhan memiliki kuasa, memiliki dampak, saudara. 神的话就是有影响的，是有全能的。 Dan salah satu kuasa yang terbesar dari firman Tuhan ialah bahwa firman dapat membawa manusia kepada iman keselamatan dan hidup yang kekal. 它的能力之一的话，它就是可以引导人们，引导人们可以有信心、救赎和永生。 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. 彼得前书第1章第23节这样说：你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是接着神活泼长存的道。 Kita bisa mendapatkan keselamatan, kita dilahirkan kembali, saudara dikatakan. Itu melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. 我们可以得到救恩，可以获得永生，因为我们是从这个道永活的道，我们可以就是得到这一切，就是从神的道来的。 Dan firman Allah yang kekal itu, saudara, telah berinkarnasi menjelma menjadi manusia dalam wujudnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. 那永恒的道就是道成肉身的道。约翰福音第1章第14节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Melalui firman Tuhan, saudara, yang telah menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya dari hukuman akibat dosa, dari murka Allah, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. 透过神的道，就是这个道成了肉身，就是透过耶稣基督来到世上，来赎我们的罪，来救赎我们，好让我们可以脱离神的愤怒与神的审判。 Maka firman Tuhan dapat menuntun kita kepada iman yang benar, saudara. Roma pasal yang 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 那神的道就可以引领我们到这个正确的信心，就是在罗马书第10章第17节，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 Demikian juga Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. 使徒保罗也对提摩太这样说，提摩太后书第3章第15节。 并且知道你提摩太是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Melalui membaca firman Tuhan, saudara, dapat menuntun seseorang untuk mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. 透过阅读神的话语，这个道就是可以引领一个人。 他们可以得到救赎，他们也可以得到永生。 Nah, saudara, yang ketiga, dikatakan firman Tuhan itu bukan hanya hidup, firman Tuhan bukan hanya kuat, tetapi firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. 接下来我们看，就是神的话语呢，神的道不单是活泼的，是有功效的，但是它比两刃的剑还快。
Pedang bermata dua itu artinya pedang yang sisi tajamnya itu ada dua, saudara. Bukan hanya satu seperti pisau untuk memotong sayur begitu ya, hanya satu. Mata dua artinya kedua sisinya depan dan belakang itu tajam. Dan itu biasanya dipakai untuk mematikan musuh. 两刃的刀的意思就是它两方面就是锋利的，不是像我们在切菜，那只有一方面锋利而已。这个就是两边，所以这个刀是可以来刺伤人、杀人的。 Itu artinya firman Tuhan itu begitu tajam sekali, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia sanggup masuk sampai ke hati dan pikiran kita, sampai dia bisa menyadarkan kita untuk dosa-dosa dan kesalahan kita, dan sehingga kita bisa berubah untuk melakukan hal yang baik. 所以神的道是比一切两刃的剑更快，它甚至可以就是刺入很深，那它也可以让我们觉悟到，也可以反省我们。 Firman Tuhan seperti pedang yang tajam yang dapat menusuk dan mematikan dosa dan kejahatan di dalam diri kita, membersihkannya dan kemudian memulihkan kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang benar dan yang baik. 这两刃的刀，它也可以刺入很深，可以把所有错误把它杀掉，让我们也可以真正的明白神的话语。 Sehingga bisa sadar, saudara, pikiran dan hati dan niatan hati itu disadarkan oleh firman Tuhan. 所以让我们可以意识到，可以觉悟到我们的心思、意念、思想，神都透过神的话语就可以更好。 Dan kita melihat firman Tuhan yang ketiga itu adalah dapat memperbaiki kelakuan kita. 接下来第三，神的道是可以改善行为的。 Dia adalah firman yang hidup karena dia adalah firman yang sanggup untuk memperbaiki kelakuan kita. 它是永活的道，因为它是可以改善我们行为的道。 Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 雅各书第1章第21节这样说：所以你们要脱去一切的污秽和淫语的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。 Di sini kita diajarkan sikap hati kita kepada firman yang tajam itu. Mari dengan hati yang lembut kita terima benih firman Tuhan itu, kita tanam di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian jiwa kita terselamatkan, saudara. 我们要用这个温柔的态度来接受神，这个比这个两刃的刀更快的来接受它，好让它可以栽种在我们的心里。 Seperti dalam 2 Timotius 3:16-17 dikatakan, seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 提摩太后书第3章第16到第17节，圣经都是神所默示的，于教训、督责，使人归正。 教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。 Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua, saudara, karena dia sanggup untuk memperbaiki hidup kita untuk lebih baik lagi. 神的道比两刃的剑更可以刺入更深，因为它可以改善我们的生活。 Saya pernah bertemu dengan seorang yang berkata, hidup saya berubah sejak saya baca satu firman Tuhan yang berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saudara, seorang bapak ini akhirnya berhenti merokok karena satu ayat ini. 我曾遇见到一位弟兄，他就跟我分享，他就是因为读神的话语，就是读了一个经文，他的生命就被改变了。 他就是读到这个，岂不知你的身子就是圣灵的殿吗？他就停止不抽烟了。 Ketika firman itu saudara sambut dengan hati yang lembut dan terbuka, saudara hidup berubah. 当神的道就被温柔的心接受的时候，他的生命就被改变了。
Saudara, saya mengajak kita lebih dalam lagi memahami bagian-bagian ini. 我就邀请大家，我们来更深来去了解这个经文。 Seringkali kita orang-orang percaya berkata, doa adalah nafas hidup setiap orang percaya. 作为信徒，我们常常说，祷告就是我们信徒的气息。 Tetapi Alkitab, saudara, menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya firman Allah ini adalah nafas Allah. 但是圣经解释给我们听，就是圣经神的道就是神的呼出来的气息。 Misalkan ayat yang tadi kita baca barusan, 2 Timotius 3, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, seluruh kitab suci, segala tulisan, kalau di TB1 ya saudara ya, seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah. Saudara perhatikan kata-kata itu. 如果我们看提摩太后书第3节、第16节的话，圣经都是神所默示的。我们要注意“默示”这个词。 Kata diilhamkan, saudara, saya coba kembali kepada bahasa aslinya. Itu dipakai kata theopneustos. 我们要看“默示”这个词，它的原文就是 theopneustos。 Semua firman, segala tulisan Alkitab ini itu diilhamkan, itu di theopneustos, saudara. Apa artinya theopneustos? 圣经都是神所默示的，就是神所 theopneustos 的，是什么意思呢？ Theo itu Allah tentunya. Pneo, saudara, itu adalah nafas. Jadi kata harafiahnya, saudara, semua firman Tuhan ini yang dituliskan ini, itu dinafaskan oleh Allah. Theo 的意思就是上帝，neo 的话就是气息。所以如果我们看到圣经的话，它真正的起源的这个意思就是神呼出来的气息。 Mengapa Tuhan perlu menafaskan firman-Nya kepada kita? 神为什么要呼出他的话语呢？ Agar supaya kita tetap bertahan hidup, saudara. Rohani kita bisa hidup kembali, termasuk jasmani kita hidup benar di hadapannya. 好让我们的身体、心灵，我们可以在神的面前可以好好的活着。 Melalui nafasnya Allah menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup. 透过神呼吸的呼出来的话语，我们就是就是透过神的气息，人就被造了。 Melalui nafasnya juga Tuhan memelihara hati dan jiwa kita untuk tetap dapat hidup benar berkenan di hadapannya. 也是透过神的气息，神就来兼顾我们每个人的生活，让我们可以虔诚活在他的跟前。 Dengan pengertian seperti ini, saudara, kita melihat betapa pentingnya kita terhubung dengan Allah melalui nafasnya itu, melalui firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. 透过这样的含义，我们就知道我们要与神的气息联系，这个是多么重要的。 Saudara nggak mungkin, saudara napas 1 kali tarikan untuk bertahan hidup 1 minggu ke depan. 弟兄姐妹，不可能，你就一呼吸，你就直接不呼吸了，一个可以存活1个星期。 Bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup menghadapi berbagai pergumulan sehari-hari kalau kita hanya membaca firman Tuhan setiap ibadah 1 minggu, saudara. 我们怎么可能会好好的活着？如果我们只读神的话语，就是只在星期六、星期天而已。 Suatu ketika waktu remaja pemuda saya pernah berenang bersama dengan teman-teman. 有一次我就和青年的弟兄姐妹们一起去游泳。 Kolam renangnya itu yang sekarang jadi Mall Pluit Village. Dulunya kolam renang itu, saudara. 以前那个游泳池就是在 Pluit Village， 现在成为这个商场了。 Nah, kolam renang itu dibagi 2, tapi nggak ada pembatasnya. Dari yang kedalaman 1,2 meter, tiba-tiba jadi 2 meter, saudara. 这游泳池它就分了2边，一个就是1.2米，一个就是2米， Ya 但 udah. 是没有这个界限。 Suatu ketika kita berenang sama teman-teman. 所以有一次我就和朋友们大家一起去游泳了。 Lagi asik-asik berenang, tiba-tiba salah seorang teman yang tidak bisa berenang, nggak ngeh, dia melewati batas itu, dan tiba-tiba dia tenggelam, saudara. 我们玩得很开心，但是突然有一个不能游泳的朋友呢，他就不知不觉已经过了这个1.2到2米的这个界限，那他突然就溺水了。
Dan tentunya dia panik, saudara, dia nggak bisa berenang, dia makin panik, dia makin tenggelam, saudara. 他就很惊慌的，他越惊慌，他就越溺水了， Karena tidak bisa bernafas di dalam air. 因为他不能在水里呼吸。 Nah sekarang kita perhatikan, saudara tahu, saudara pernah lihat orang tenggelam itu bagaimana keadaan dia. 弟兄姐妹，可能你曾经看过溺水的人的情况是如何？ Orang yang tenggelam itu, saudara, hidupnya sesak. 溺水者他的生活就是很让他不能呼吸的， Dia takut, saudara. 他很恐惧， Dia gelisah, saudara. 他很担忧， Nggak ada damai sejahtera, saudara. Di dalam keadaan sesak, tenggelam di bawah air, saudara. 他的心里没有安宁，因为他就是在这个溺水里挣扎。 Yang dia sangat butuhkan adalah nafas untuk naik ke atas dan menghirup udara bebas. Tetapi dia nggak bisa, karena dia nggak bisa berenang, saudara, dia tenggelam. 他那时候最需要的就是新鲜空气，因为他要上去拿这个新鲜空气，但是他不能做到，因为他不能游泳。 Kebetulan saya ada di daerah sekitarnya, saya gegas langsung saya berenang, menggapai dia, saudara. Pikir saya bisa menyeret dia kembali ke tempat yang lebih dangkal. 我刚好就是在那边，我就很快的要去抓住他。我是想，如果可以抓住他的话，我就拉他到这个比较浅一点的地方。 Tapi apa yang terjadi ketika saya menggapai dia, saudara? Dia mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan dia. Dia menekan saya ke bawah, saudara, sehingga dia bisa ke atas dan bernafas dengan lega. 但是当我抓住他的时候，是发生什么呢？他就觉得他已经拿到有一个东西可以让他压我下去，这样的话他就可以上去了。 Nah sekarang giliran saya yang di bawah, saya yang sesak, saya yang gelisah, saya yang ketakutan dan khawatir. Saudara, dia tekan terus ke bawah. 那现在换我了，换我现在在水里，我就不能呼吸，我就忧虑了，我就惧怕了，我也不能上去。 Singkat cerita, dengan sekuat tenaga saya, saudara, walaupun di dalam saya tahan napas, saya dorong dia sekuat tenaga kembali ke tempat yang dangkal itu 1,2 meter. 长话短说，我就用尽我所有能的，我就把他拉到更浅的地方。 Dan saya akhirnya bisa, karena dia sudah ke sana, saya bisa kembali keluar dan bernapas dengan lega. 那他已经到比较浅的地方，我就可以再呼吸了。 Saudara, jika firman Tuhan adalah nafas Allah dan sumber nafas hidup bagi setiap orang percaya. 如果神的道是神呼出的话语，就是我们生命的源头的话呢？ Maka pertanyaannya sekarang, saudara, apakah saudara dan saya sudah membaca itu firman Tuhan setiap hari? 那问题是你我是不是每天我们已经读了神的话语呢？ Bagaimana saudara dan saya bisa bertahan hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, saudara? 如果我们没有每一天读神的话语的话，我们如何可以在我们的生存里，就是活在神的真理呢？ Saudara, apakah kita suka membaca, mencerna, bahkan meneliti firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh mendapat tuntunan daripada Tuhan melalui firman-Nya? 弟兄姐妹，你是不是喜欢读神的话语，阅读？ 也研读，不单是读而已，但是你也把它背起来，因为你要它可以成为你生活的源头。 Tidak heran saudara, hari ini banyak orang Kristen, katanya Kristen, tetapi masih hidup dalam berbagai kegelisahan, hidup dalam kesesakan hidup tanpa damai sejahtera. Kenapa saudara? Jangan-jangan karena nggak ada tuntunan firman Tuhan di dalam hidupnya. 难怪有很多人自称自己是基督徒，但是他们不每天读神的话语，所以他们每天就是在忧虑、在忧愁、在恐惧里面生活的，因为他们没有神的话语。 Seorang pernah datang kepada saya berkata, saya sulit tidur, doakan saya. Saya sudah coba berbagai obat, tetapi saya nggak mau ketergantungan dengan obat tidur. 有一位他有来到我这里，他就说：“请你帮我祷告，因为我不能，因为我睡不着。我现在是用了这个药物，但是我也不要靠这个药物来医治我。” Saya katakan, sudah coba Alkitab? 我就跟他说：“你有试过读圣经吗？”
Baca firman Tuhan dapat damai sejahtera. 你读了圣经，你就获得了平安。 Bacalah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. 你就读诗篇第23篇，耶和华是我的牧者。 Dalam sebuah retreat saya pernah berkhotbah, saudara. Waktu puji-pujian, wah dengan semangat, dengan sukacita setiap peserta itu. Tapi giliran berkhotbah saya maju, saudara, saya bilang kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ketiga. Saya lihat satu persatu mulai ngantuk, nguap, saudara. 有一次的退休会，那在我们赞美敬拜的时候，大家都很活跃的。到了我站在台上，我就说，请你翻开罗马书第3章，我就看有几位了，他们开始打哈欠。 Pada waktu saya berkhotbah di tengah-tengah, saudara, yang paling depan, saudara, mulai tidur pulas dan sampai ngorok loh, saudara. 当我讲到的时候，坐在前排的人呢，他就开始睡了，打这个呼噜。 Ada peserta lain mau membangunkan dia, saya bilang jangan bangunkan dia. Firman Tuhan memberi damai sejahtera buat dia, ketenangan. 周围的人就想要把他叫醒，那我就说不要叫醒他，因为神的话语就给他了平安。 Saudara, saya sungguh mendorong dan berharap saudara dan saya, kita sama-sama, saudara, kita baca firman Tuhan setiap hari. 我今天要鼓励大家，弟兄姐妹们，还有我自己，我们一起要每天读神的话语， Sehingga rohani kita boleh tetap hidup, karena itu adalah firman yang hidup yang kita baca. 所以我们的心灵、我们的属灵可以一直活着，因为就透过神的话语来对我们说话。 Bersyukur ada kelompok-kelompok kecil live kita melalui live. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar di hari Minggu, tetapi dibicarakan, dipercakapkan, didiskusikan, didoakan, dan dilakukan bersama-sama. 我们感谢神，透过这个生命小组，不单只阅读神的话语而已，但是也可以讨论，也可以一起祷告，也可以实践在每日生活中。 Bacalah firman Tuhan setiap hari, saudara. 弟兄姐妹们，请你每天阅读神的话语。 Bergabunglah dan bertumbuh di dalam kelompok kecil live. 弟兄姐妹们，来吧，来参与我们生命小组， Kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主，我们为你的话语，我们要感谢你。 Firman-Mu menjelaskan kepada kami bagaimana seharusnya kami bergantung sepenuhnya kepada Sang Firman hidup itu. 你的道来解释给我们，就是我们如何要只单单完全的依靠你的话。 Gerakanlah hidup kami agar kami memiliki kerinduan, kesukaan bahkan untuk membaca firman-Mu setiap hari ya Tuhan. 求你触动我们每个人的心，让我们每天都要阅读你的话语。 Materaikanlah firman yang telah kami dengarkan dan kami mau melakukannya. 求你让我们已经听的话语印证在我们的心，让我们实践在我们的生活中。 Berkatilah hati dan pikiran kami, sebentar kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. 求你也赐福，也是开场我们的心思意念，我们将要领受圣餐。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Sisi.